asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Assalamualaikum, selamat kembali. Alright, ke kita punya kelas video post production. Just untuk recap, kalau tak silap saya, the last class before kita bercuti, saya ada tunjukkan dengan you guys macam mana kita nak buat green screen, betul? Betul sir. Okay. So ada dua jenis green screen. Satu green screen yang kita kamera tak bergerak, satu lagi green screen yang kamera bergerak dan objek dia static lah. Alright, okay. So saya dah check, okay, ada 6 orang yang masih lagi belum hantar yang submission untuk yang tutorial tu. Okay. So minta hantar siapa yang belum hantar tu. Ada masalah ke tak boleh hantar? Jap. Saya rasa dalam kelas ni semua hantar ni, yang sekarang ni, yang Farida tak hantar, Aiman tak hantar, Siti Khadijah tak hantar, Amin tak hantar, Anissa tak hantar, Azim tak hantar. Right? Yang green screen tu, yang green screen dekat komputer punya tu. Ada masalah ke, tak boleh buat ke apa? Sir, yang Aiman tadi tu Aiman mana tu? Sekejap Aiman Rafai. Amin tu saya ke? Amin Akmal. Tak hantar sir? Tak hantar lagi. Amin Akmal, Anissa, Azim, Farida, Aiman Rafi'i dan juga Siti Khadijah. Yang laptop tu sir kan? Yes, betul, yang laptop tu. Right. Okay. So tak apa, nanti kalau yang mana dah siap tu tolong hantar. Right, okay. Sebab saya nak tengok adakah you guys capable untuk buat based on pada apa tutorial yang kita buat hari tu lah. Walaupun kita go through one by one, saya juga nak tengok adakah you guys mampu untuk buat dengan sendirinya lah, tanpa ada saya punya guidance. Alright, okay. So, tajuk yang kita akan go through untuk kita punya lecture kali ni adalah kita nak tengok kita punya final output. Okay. So, final output ni ramai yang orang ataupun kita punya video editor ni sebenarnya tidak memahami macam mana kita nak outputkan kita punya video. Okay. Hari tu masa yang kita buat green screen tu, saya ada ajar awak macam mana kita nak outputkan daripada After Effects, betul? Ada kan? Yang macam mana kita nak render kan? Ada sir. Ada Okay. So dalam kita punya ni, sekejap lagi saya akan tunjukkan multiple punya software, sebab dia memang berkaitan dengan software. So saya akan tunjukkan multiple punya software, so you guys boleh tahulah apa function dan kenapa kita kena outputkan macam ni. Okay. So kita cerita dulu on the basic part. Okay, the basic part dia adalah kita nak bercerita tentang final output ataupun final distribution. Kita nak keluarkan kita punya video. Kita dah edit siap-siap, kita dah letak green screen, dah letak sound mixing, everything semua. Sekarang ni kita nak keluarkan kita punya video. Perasan tak? Ada setengah-setengah orang, katalah for example, bila kita output 1080p 1080. Okay, bila kita 1080, bila kita output kan, kita punya gambar ataupun video kita jadi less cantik berbanding dengan orang lain. Sedangkan orang lain pun sama juga, dia buat 1080. Okay, kita pun buat 1080, tapi kita punya 1080 ni nampak macam pecah, nampak macam orang kata apa, soft, nampak macam mushy, ada kita panggil fringing dekat dalam kita punya footage. Kenapa jadi macam tu? Alright, kenapa, apa effect yang buat macam tu? Okay. So bila dah lama dalam bidang ni, saya dah tengok sebenarnya ada pelbagai faktor yang mempengaruhi cara kita nak output kita punya ni. Alright, okay. Secara common apabila kita berada dalam industri, ni saya cerita dalam industri dulu, industri yang maksudnya untuk kita hantar pergi broadcast dan sebagainya lah. Okay. Dalam industri punya standard, kita tak output dia as a normal punya video. Faham tak? Tak output as a normal video maksudnya, kalau ini yang the last saya tahu, yang masa saya berada kat dalam
industri dulu, kita orang tak keluarkan video tu daripada software. Maksudnya kita orang tak save dia dalam bentuk digital. Apa yang kita orang buat, kita orang ada satu mesin yang dikenali sebagai ingest punya mesin. So kita orang akan masukkan beta tape, dalam tu. Lepas tu kita akan connectkan beta yang mesin tu menggunakan USB ke dalam kita punya komputer. Dan dekat komputer tu kita akan tekan ingest. Ingest maksudnya dia akan ambil apa yang saya dah edit tu, masukkan dekat dalam saya punya tape tadi tu. Jadi maksudnya tak ada produk yang keluar dalam bentuk digital lah. Okey, semua dalam bentuk analog. Okey. So bila kita menggunakan sistem analog, sistem analog maksudnya kita gunakan tape dan sebagainya, kualiti dia takkan, orang kata apa, takkan larilah. Maksudnya apa yang kita tengok pada kita punya screen komputer, macam mana sharp kita punya tu, macam mana cantik kita punya color, akan jadi sama dengan apabila kita transfer kita punya footage kita ke dalam kita punya tape. Sebab dia one to one, dia tak ada lossless data. Okey, dia apa yang ada semua dia akan transfer. Kalau sharp, dia memang akan transfer sharp dekat dalam kita punya tape. That one is no worries. Okay, now because of kita punya dunia dah makin lama makin go to digital, dan ada juga cinema yang dah convert to digital, alright, okay, dan kita sendiri pun dah ada kita punya platform yang kebanyakannya semua adalah dalam bentuk digital. YouTube digital, kita ada TikTok, kita ada Instagram, lagi kita ada Facebook dan sebagainya, yang platform yang di mana kita nak menghasilkan kita punya video dalam bentuk digital. Okay, perasan tak? Saya tak sure you guys ada Facebook ke tak ada Facebook. Okay, kalau you guys perasan, tak kisahlah Facebook ke Instagram ke dan sebagainya, perasan tak? Kenapa orang yang post video dekat Instagram ni ataupun Facebook, dia punya video dia semua cantik-cantik, sharp semua. Okay, lepas tu datang bila kita tengok, apa salah aku post video aku ni macam a bit blur sikit, dia jadi macam tak soft sikit. Kenapa dia jadi macam tu? Right, okay, dulu saya ada that kind of punya orang kata skeptical. Kenapa jadi macam tu? So apa yang saya baca dalam komen, dia kata macam ni lah, penggunaan kamera salah lah, itu lain dan sebagainya. Okay, so benda tu masuk dalam saya punya kajian, kaji dan sebagainya, barulah tahu sebenarnya ada pelbagai faktor yang mempengaruhi. Okay, one of the biggest myth, tahu myth? MYTH. Tahu myth? Tahu okey. Myth tu dalam bahasa Melayu dia kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Mitos. Mitos, ya, terima kasih Putra. Okey, dalam mitos budak-budak kita ni budak-budak kita sekarang ni, okey, dan mitos dia orang, dia kata, kenapa orang tu punya Instagram gambar dia cantik ataupun video dia cantik, kenapa orang ni Instagram video tak cantik? Orang yang cantik tu sebab dia shoot pakai iPhone. Dan orang yang tak cantik ni siapa? Dia shoot pakai Android. Betul? Betul. Betul Ada yang nak cuba backup ke, ataupun ada fakta lain yang awak rasa apa yang pernyataan saya ni adalah tidak benar? Apabila kita melihat orang punya Instagram cantik, katalah kita tengok apa ni, tak nak, Nelidia dengan Ukasha dua-dua dah kahwin. Siapa yang belum kahwin? Kita tengok Caca Mak Embong. Kita tengok lagi siapa yang belum kahwin Nabila Razali. Siapa? Daya Tisha. Wani Hasnita. Pergi kat Instagram dia, gambar dia cantik, gambar dia sharp. Lepas tu dia bawah tu lah, dia letak, dia gambar selamat raya lah, benda lah apa ni. Lepas tu dia buat hashtag iPhone. Tengoklah, dia shoot pakai iPhone. Memanglah gambar kat Instagram dia cantik. Cantik lah video kat Instagram dia. Datang yang kawan kata, kau shoot kau pakai Oppo. Kau shoot kau pakai apa ni? Kau pakai apa yang telefon warna hijau? Oppo. Vivo kau shoot kau pakai Vivo. Kau shoot pakai Oppo. Mana nak sama dengan Wani Asrita pakai iPhone? Itu adalah myth ataupun mitos. Mula-mula saya pre-assume macam itulah sebenarnya. Okey. Tapi bila dah dilihat secara keseluruhannya, sebenarnya orang yang menggunakan
telefon yang bukan iPhone pun sebenarnya boleh mendapatkan gambar yang sharp. Okey, sebenarnya dia bergantung pada file yang kita nak masukkan kat dalam kita punya media sosial. Okey. Maksud saya file tu adalah bukan kita record direct daripada kamera Maksudnya kita dah ada kita punya video semua, kita dah edit, dah potong-potong semua. Lepas tu kita save kita punya file sebelum kita upload dekat dalam kita punya media sosial. Alright, okay. So sebenarnya file kita upload tu adalah menjadikan peranan yang penting. Setting dia supaya apabila dia display dekat kita punya mana-mana platform, okay, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, okay, lagi for example you ada website dan sebagainya, supaya kita boleh maximizekan apa features yang platform-platform tu bagi, supaya orang yang lihat kita punya profile, orang yang lihat kita punya page, orang yang lihat kita punya TikTok punya site, dia akan dapat fully utilize everything. Awak kena ingat dalam penghasilan video, okay, video post production, okay, benda yang orang akan tengok adalah first kali adalah kita punya quality. Okay, dalam video dia tengok je awak punya video awak tu dah macam dah gambar berserabut-serabut, dia tak akan tengok dah video awak. Dia terus akan swap naik atas, dia akan swap naik atas. Sebab video awak jadi macam kabur-kabur. Jenis yang jenis suka apa tu, ambil video daripada TikTok, lepas tu save, lepas save dia upload. Datang kawan tu pergi ambil pula yang dia upload, yang tadi dah save tu, dia download balik. Lepas tu save lagi sekali. Maksudnya dia dah compress. Berapa kali dia compress lah dapat kita gambar macam kabur-kabur. Muka tak nampak gambar orang gerak-gerak je. Itu yang tak boleh sebenarnya. Kita kena tahu what kind of final output kita nak buat, supaya kita tahu bila kita keluarkan, kita boleh dapat fully maximizekan apa output yang kita nak keluarkan dekat dalam kita punya video production. Alright, okay, boleh? So far boleh faham kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan ni? Okay, sir. Right, okay. So untuk menunjukkan sampel, saya akan buka Adobe Premiere dahulu. Lepas tu saya akan continue dengan software-software yang lain, supaya boleh tahulah perbezaan kenapa software ni produce macam ni, kenapa software ni produce this kind of punya output. Alright, okay. Macam okay, saya akan share screen supaya awak akan nampak.
Okay, boleh nampak? Boleh sir. Alright, okay. So, saya akan create satu projek baru. Okay, ini normal setting lah. Kita setkan. Okay, saya akan import satu file. Saya pergi buat bin pula. Saya akan import satu file supaya saya boleh tunjuk dengan awak lah. Okay, sekejap Okay, saya import ni lah satu file ni. File video, ini adalah size 4K nampak 3840 darab 2160, durasi dia 32 saat. Okay. Alright, okay. Now saya ambil saya punya footage ni. Saya drag dekat timeline. So timeline ni automatically dia akan jadi 4K punya timeline lah. Alright, okay. So katalah for example kita dah done everything. Kita dah buat semua dekat dalam kita punya apa ni footage ni. Alright, okay. Kita dah edit dan sebagainya. Now kita nak keluarkan dia sebagai output. Okay. Normally apabila kita buat menggunakan Adobe Premiere Pro, kita akan pergi pada file. Lepas tu kita akan pergi kepada bawah. Kita akan jumpa ada satu perkataan nama dia export. Okay. So ada export media. Kalau tengok ada perasaan ada banyak tu export to motion graphic, export caption, export untuk tape. Nampak tu? DV ataupun HDV. Okay. Tape dan sebagainya lah. Okay. Ataupun kalau kita nak save kita punya working file, kita boleh save sebagai EDL ataupun OMF. Okay. Ataupun kita save sebagai RAW pun boleh. So now normally apa kita buat bila kita nak save secara digital, kita akan pilih media. Okay, kita klik pada media, nanti dia akan keluar this kind of punya pop up. Okay, familiar tak? Familiar tak pop up ni? Familiar sir. Alright, okay. So dekat sini selalunya kita ada setting-setting yang kita nak kena adjust. Okay, supaya kita boleh dapat the high top quality yang sepatutnya lah dalam penghasilan video kita. Alright, okay. So kita tengok yang paling atas kali ni, kita ada kita punya export. Okay. So kalau dekat saya ni diletak sebagai QuickTime. Kenapa letak sebagai QuickTime? Sebab itu adalah official Apple punya media player. So memang dia akan letak QuickTime sebab kita nak play file-file QuickTime. Okay. So yang the rest tu bukan saya kata tak bagus, tapi ada juga yang file-file lain yang kita kena tengok jugalah. Alright, okay. Next, lepas tu kita tengok kat situ dia adalah berbagai-bagai format yang ada. H.264, HAVC, lepas tu kita ada QuickTime dan sebagainya. Normally dekat sini kita tak usik apa-apalah. Alright, okay. Lepas tu barulah kita masuk dekat preset. Okay, preset ni lah yang menentukan kita punya file kita nak dia output sebagai kodek apa. Kalau tengok kat sini dia ada pelbagai kodek. Kodek tu adalah sejenis file ataupun teknologi yang digunakan untuk mengkompreskan kita punya video file. Dalam masa yang sama dia remain the quality yang ada. Okay, so macam for example semalam saya ada kelas.
So kelas saya ada satu tu direct 3 jam daripada pagi pukul 9 sampai 11 lah. So saya buat screen recording. Okay. Okay. Bila saya buat screen recording, okay, apa yang terjadi adalah komputer saya ni akan record lah apa yang berlaku kat atas skrin. Saya tak boleh buat recording menggunakan Google. Kenapa? Google tak akan nampak apa yang saya buat pada saya punya skrin. So sekarang saya nak tunjuk apa yang saya buat pada skrin lah. Okay. So apa yang dia dah tunjuk pada tu kita punya profile, kita akan dapat banyak pelbagai profile yang ada. That's why dalam kita punya tu kita kena select. Bila kita kata data-data kita di-compress, kita kena select what kind of compression yang kita nak pakai pada kita punya video. Okay. Kalau perasan, kalau awak tengok ada banyak macam slow ataupun nampak macam noise tu, sedangkan kita tangkap menggunakan kamera yang mahal, menggunakan DSLR, shoot video menggunakan DSLR ataupun shoot video menggunakan yang movie cam dan sebagainya. Tapi kenapa gambar kita tak jadi cantik ataupun kita punya visual tak cantik adalah setting yang kita nak keluarkan lah. Kalau perasan kat sini dia ada Apple ProRes 422 HG LOG, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 LT, Apple ProRes 422 Proxy. Okay. So dia ada banyak version yang ada dekat sini lah. Right, okay. So since saya punya footage adalah 4K, so saya akan shoot, saya akan edit dalam bentuk 4K lah. Kalau perasan dekat sini jaranglah kita usik. Melainkan awak betul-betul nak masak. Nak masak maksudnya betul-betul nak buat sesuatu dengan mengubahkan teknik ataupun cara video tu kita capture dan sebagainya lah. Okay, tapi kat sini saya maintain dulu lah kepada NTSC 24 frame per second. Okay. Lepas tu dekat sini dia akan bagi tahu summary, output, user, bla 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 bla, lepas tu baru nama file. Alright, okay. So dekat sini lah kita panggil summary yang ada lah. Dia akan bagi tahu berapa sizing semua, pukul berapa sampai dan sebagainya. Dia akan bagi tahu clear dekat sini. Alright, okay, boleh? So far okay. Ya. Nak tanya. Kalau macam yang video nak, kan ada setting video yang boleh bagi yang ada black bars yang dekat atas bawah tu. Okay. Itu setting dia memang macam mana? Sebab kalau saya tengok dekat YouTube dia setting 1080 dengan 720 tapi tak keluar pun bars hitam atas bawah tu. Bar hitam atas. Nak nampak cinematic tu. Bar hitam atas bawah? Yang tu yang macam mana tak nak cakap. Cinematic bars. Yang ni. Yang tu. Okay, right. Okay, cinematic bar ni sebenarnya dia asalnya daripada kamera. Kamera dan juga lens yang kita gunakan. Selalunya dekat dalam kamera bila kita shoot, kita tak shoot 16:9. Dekat dalam kamera kita ada dua option saja. Kita ada 3/4 dan juga 12/9. Tapi sekarang ni saya rasa 3/4 dah tak ada dah video 3:4 dan memang tak ada dah ratio 3:4. 3:4 tu adalah TV kita macam TV petak tau. Okay. So kita dah banyak pakai widescreen. Widescreen dia punya nisbah dia 16:9. So bila kita shoot by 16:9 normally memang tak akan ada black bar. Tapi dalam kebanyakan filem punya kamera diorang tak shoot 16:9. Diorang akan shoot 21/9. 21/1/9 ke something. Tapi dia punya numbers dia adalah 21/9 something lah. Okay. 21 tu maksudnya dia panjang lebar, dia punya atas dia adalah 9. So bila dah 9, dia automatically bar tu memang clear ada bila kita masukkan dalam kita punya timeline, dia akan ikut sendiri. Okay, itu yang pertama kalau kita buat dalam software. Kalau tak nak buat dalam software, awak juga boleh apply benda yang sama dekat dalam awak punya kamera. Yang kita nak shoot menggunakan kamera kita boleh apply menggunakan kamera. Dengan menginstall, ada setengah-setengah kamera dia membenarkan untuk kita masukkan file black bar tu ke dalam kita punya footage supaya nanti bila kita ambil footage tu kita edit balik, kita tak payah buang masa lah nak buat black bar dan sebagainya. Tapi dekat situ ada dia punya problematik situ. Problemnya, katalah for example kita dah dapatkan betul-betul cinematic punya shot gambar orang tu, tiba-tiba balik masuk editing, cakap alamak tersilap lah, kenapa terputus pula, terpotong dekat kening dia.
So bila dah terpotong kat kening, awak memang tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Sebab information tu dah tak ada. Sebab kita dah pakai black bar siap-siap. That's why apa yang orang suka buat adalah orang akan shoot 16:9, dia akan shoot habis. Bila masuk editing, barulah dia orang akan letak yang black bar tu. Dan baru dia compose balik. Based on apa yang dia orang dah shoot tadi, dia compose balik dalam satu timeline. Dan kalau macam ada muka manusia, tak adalah garisan yang putus terkena pada kening ataupun hidung orang yang ada kat dalam footage tu. Alright, so ada dua cara. Satu boleh menggunakan komputer, satu lagi boleh menggunakan software untuk kita buat later on lepas habis kita shoot nanti. Alright, okay, boleh? Okay, maknanya kira untuk dapatkan black bars tu kalau dalam editing kan, maknanya kita tak setting daripada kamera lah. Tak, itu dia kalau buat macam tu dia maknanya setting masa yang untuk masa import ni ke ataupun nanti letak adjustment layer untuk letak black bars tu. Okay, so kalau bila kita katalah for example awak shoot 16:9, kita ambil lah secara common lah, awak shoot 16:9, awak masuk kat timeline, dia akan jadi size 16:9. So apa yang boleh buat, awak boleh pergi dekat Google, awak type je cinematic bar. Bila awak type cinematic bar, diorang akan terus bagi awak file dalam bentuk PNG. So bila dapat file dalam bentuk PNG, import dalam ni, awak tampal je terus ke atas tu. Jadikan satu layer. Dia memang bila kita letak yang cinematic bar tu, dia akan jadi satu layer. Dan dia punya tu pendek je. Awak panjangkan sampai hujung habis filem awak tu nanti. So that's why dia sebenarnya bila kita nak pakai cinematic bar ni, kita kena setkan daripada awal. Risau nanti, katalah for example awak shoot tiba-tiba bila awak kata, aku nak masukkan cinematic bar nanti, ataupun shoot. Bila bila masuk footage awak, letak cinematic bar, ambil awak punya cinematic bar tu potong kat bahagian kening apa orang tu, tak kecacat awak punya pelakon. That's why dalam ketika tengah shooting tu, kita boleh apply cinematic bar. Memang akan ada je sekarang ni, tak salah saya campus ada satu monitor kecil yang untuk kita sambungkan pada kamera. So kita boleh tengok monitor besar. Dan dekat monitor tu sendiri kita boleh setkan black bar. Kita letak black bar atas, black bar bawah. Tapi bila kita dah shooting tu, dia tak keluar lah. Maksudnya itu adalah untuk kita punya guidance kita, supaya kita boleh compose cantik kita punya subjek. Dia ngam-ngam kat dalam frame tu. Bila dah tahu, kita ambil footage yang kita dah shoot tu, kita dump dekat dalam kita punya software, barulah kita bubuh grafik yang cinematic bar tu tadi. Baru bila letak, tak adalah dia terpotong sampai kat sini. Dia akan maybe atas sikit ke dan sebagainya. Sebab kita dah awal-awal dah nampak dah dia punya output dia macam mana. So far tak silap saya, tak banyak kamera yang ada cinematic bar ni yang boleh pre-install. Normally diorang kita ambil sebagai third party lah untuk buat cinematic bar tu. Alright, okay? Okay, baik Ustaz. Alright. Okay. Alright. Okay, yang dekat bahagian ni, familiar tak? Pernah tengok kan bila kita nak output ni menggunakan Adobe Premiere? Familiar tak yang belah kanan ni? Alright. Okay, so kita tengok kat sini dia akan bagi tahu bila kita dah pilih-pilih ni, dia akan bagi tahu apa yang dia akan export dan macam mana dia punya quality of kita punya video dengan audio. So kalau tengok dekat summary ni, dia akan bagi tahu kita punya file size berapa. Ini file size saya adalah 32.976 iaitu equivalent to 24. Dia punya quality adalah progressive. Dekat sini dia letak 100, DV12, uncompressed 4800 Hz dan juga stereo 16 bit. Ini dia bagi tahu apa file kita akan store dekat dalam kita punya video file tu. Macam mana video file tu, apa yang ada dan sebagainya. Kalau untuk source pula dekat sini kan bagi tahulah dekat mana dan sebagainya lah. Daripada mana asalnya video yang kita pakai tadi tu, yang orang tu pakai tadi. Alright, okay. So go down to bawah ni. Okay, awak akan nampak ada few tab kat sini. Ada effects, ada video, ada audio, ada caption, ada publish. Selalunya effect kita jangan kacau, audio pun kita jangan kacau, caption dengan publish pun kita jangan kacau. Kita akan tengok kepada white ni. So yang dekat white ni lah you guys kena be careful. Kadang-kadang kita tersilap, dia orang kata kat kampung ni, kita pun masuk kampung ni. Sekali masuk kampung, salah masuk kampung. Dah memalukan dekat situ. Alright, okay. So tengok setting-setting dekat sini. Normally tak adalah apa-apa kita ubah kat sini lah. Normal, okay. And last sekali sebelum kita nak export, normally biasa tekan ni, this one.
Use maximum render quality. Use maximum render quality. Apa yang dikatakan dengan use maximum render quality? So whenever kita punya file yang kita nak render, okay, nak render maksudnya kita nak proses lah, nak jadikan dia seketul, okay. So apa yang dia buat adalah dia akan bagi tahu, okay, projek banyak, nak buat kerja you, nak buat kereta you pun banyak, saya ada 24 jam je dan sebagainya, memang tak cukup lah untuk sebagai foreman untuk settlekan that particular works lah. Tapi bila adanya dengan yang ni, kita akan make sure that kita tahu kita punya quality kita tinggi bila kita set kan. Jadi kita tak payah risau pasal foreman boleh buat ke tak boleh buat, kita sendiri boleh buat, kita boleh settingkan dekat situ. Right, okay. So ini cara dia set up dia, okay. Dekat QuickTime ni tak silap saya hari tu dia ada tunjuk yang untuk file, kalau kita download apa ni, video daripada TikTok ke ada dia punya working file tu, kita tak apa. Okay. So dah set kan tu semua, settle. Lepas tu terus tekan kepada Q. Okay, bila tekan kepada Q, right, okay. So nanti dia akan keluar ada apa tu, kita panggil sebagai option. Tengok ada tak dia keluar. Sekejap. Okay, dah save kita punya file, kita masukkan kat dalam kita punya queue. Sepatutnya tak payah queue pun. Kita boleh terus export sebenarnya. Nampak? Saya tekan export, dia terus export. Okay. So bila dia terus export, kita kena tengok berapa lama dia ambil masa. Sebab dekat sinilah yang betul-betul menguji kita punya ketahanan dalam pemilihan software, supaya kita tak tersilap pilih software bila kita nak buat render. Okay. Habis, settle. Bila dah habis settle, barulah kita tengok kat situ. Okay. Itu cara untuk kita export menggunakan Adobe Premiere. Okay, lagi sekali saya tunjuk. Pergi file, pergi ni, pergi file, pergi export, pergi media. Lepas tu dekat sini awak perasan awak nampak macam ada Gandalf. Sebenarnya bukan. Nanti dia akan bagi setting. Okay. Sekarang ni kita nak tengok kat sini This one. Kita ada setting, tiba-tiba dekat sini video codec ni. Okey, kalau tekan dekat sini, dia ada pelbagai video codec. Kita ada Apple ProRes, kita ada DV, kita ada DV Pro dan kita ada uncompressed. Okey. So dekat sinilah yang kita nak setkan kualiti kita macam mana. Right. So that's why kalau perasan bila saya macam tengok video YouTube orang tengok video tu, macam mana kau pakai kamera ni sharp sedangkan aku pakai kamera yang sama tak sharp. Kenapa kau pakai ni cantik, yang aku pakai cantik? Okay. Sebab ada setting-setting yang kita tak perasan. Dan maybe ada setting yang Sony sendiri ataupun brand kamera tu tak perasan, menyebabkan kita tertidur. Dan kita akan terlupa tentang kita punya barang-barang office. Right, okay. That's why kalau boleh macam for example, bagi saya suggestion tu, you create some indication lah. Supaya kita akan tahu. Yang ni adalah apa ni? Batman, ini adalah Superman, ini adalah ni, ini adalah tu. Itu function dia lah sebenarnya. Okay. So dekat sini kalau perasan, awak nampak bawah ni ada satu bahagian tu nama dia bitrate. Okay. Mana tadi bitrate dia hilang lah. Okay, bitrate. Kalau tengok pada bitrate ni, okay. Ini bukan. Ni bitrate setting Bila tekan pada bitrate setting ni, kita ada bagi tahu limited data to rate. Maksudnya berapakah kita punya bitrate. Okey, untuk pengetahuan awak semua, untuk pakai video kalau nak render untuk YouTube, awak kena pakai sampai bitrate dia adalah sampai 40 tak silap saya. 40 bitrate, lepas tu barulah awak boleh senang untuk nak outputkan dia. Alright, okay, dekat sinilah kita akan pilih kita punya video kita. Tak silap saya hari tu lah, tak silap saya masa saya buat itu, sini boleh pilih dia ada Instagram lah, ada Facebook lah, ada macam-macam Dekat sini pun tak ada. Okay, boleh?
So far okay? Okay, boleh sir. Boleh Okay. So ini cara untuk kita output. Kita pilihkan kita punya output ni, bitrate ni kita kat mana. Alright. Selalunya kalau menggunakan Adobe Premiere ni, jaranglah orang akan pakai auto. Semuanya orang akan set manually lah. Alright, okay. So kalau tak nak, kita boleh macam, saya tak tahu nak export. Awak tak payah susah. Awak tekan je atas ni, nampak ni, match with sequence setting. Bila tekan ni, dia akan matchkan balik dengan kita punya setting. So dia akan pakai yang the maximum yang dia orang boleh buat based on pada setting apa yang kita dah setkan. Alright, okay. Itu yang setting kalau kita tengok dekat dalam kita punya Adobe Premiere. Alright, okay. Ada soalan? Tentang Adobe Premiere, cara nak output kan, final output kita nak keluarkan macam mana? Boleh? So far okay sir. Alright, okay. Done, clear. So ni saya delete. Okay, kita go for 10 minute breaks. Sementara tu saya akan buka dulu software lain. Kita go for 10 minute breaks dulu. Okay.
Okay, boleh kita continue? Boleh sir. Kejap, dekat Premiere tadi ada satu benda saya terlupa nak tunjuk kat awak. Sekejap saya buka balik. Okay, sekejap saya share. Okay, boleh nampak kat skrin kan? Boleh sir. Okay, saya export. Sorry, saya export. Okay, dekat sini, dekat, sorry, bukan video codec ni tau. Video codec 422. Okay, sekejap. Sekejap saya try. Okay, ni. Okay, tadi dia pakai yang standard dia punya. Okay, katalah for example, tadi dia pakai, sorry, QuickTime. Okay, bila dia pakai format QuickTime. QuickTime ni kenapa? Sebab apa? Bila saya pakai Mac, memang dia akan export sebagai QuickTime lah. Okay, so bila pakai QuickTime, dekat preset ni dia ada yang ni saja. Adobe, Apple ProRes ni dan sebagainya lah. Alright, okay. So kalau awak tengok kalau saya tukar kepada H.264, okay, ini adalah standard yang memang kita pakai format sekarang ni lah. Yang kalau dekat PC pun memang kita pakai H.264. Tapi kalau awak nak yang high quality dan juga low dia punya file size, kita boleh pakai ni H.265, HEVC, High Efficiency Video Codec lah. Cuma untuk yang high efficiency video codec ni, dia tak banyak mesin yang boleh terima. Okey, maksudnya kita masih lagi dalam kelompok menggunakan H.264. Okey, tengok bila saya tukar kepada H.264 ni, ini adalah standard worldwide pakai. Dekat bawah preset ni awak tengok dia ada macam-macam. Awak tengok nampak? Dia ada setting output untuk Facebook, dia ada setting output untuk mobile devices, dia ada setting output untuk Twitter, dia ada setting output untuk Vimeo, dia ada setting output untuk YouTube. Okay. So sekarang ni depends pada video apa yang awak nak keluar. Okay, kalau macam for example, katalah for example saya buat saya punya video ni, video travel log ni, scan semua. Ataupun tadi macam for example yang kita tengok dekat dalam sampel saya bagi tahu tadi, yang macam Emma Mak Embong tu, yang dia punya video cantik dan sebagainya, dia post kat Instagram. Okay, kita tengok apa yang dekat dengan Instagram dekat sini. Okay, kita ambil kita punya Twitter. Okay, Twitter ataupun kita boleh ambil kat Facebook. Okay, so dekat Facebook ni dia dah bagi siap-siap dia punya setting dia. Kita nak keluarkan dia sebagai 1080 ke, ataupun kita nak keluar dia sebagai 4K. Ataupun kalau saya ada mobile devices, saya nak keluarkan mobile devices saya sebagai 1080 ke ataupun 4K. Sebab setiap satu ni dia akan provide ataupun dia akan bagi setting yang berbeza untuk setiap apa yang kita keluarkan. Okay, katalah for example kita tengok. Sekarang ni saya ambil Facebook 1080 Full HD. Okay, saya ambil, so dia akan settingkan balik output yang dia akan keluarkan akan bersesuaian untuk Facebook 1080 Full HD punya format lah. Okay,
Kalau kita tengok dekat bawah sekali ni, kalau tengok kat sini dia akan bagi tahu lah dia punya ni apa. Setting dia 1920 times 1080. Dekat sini awak nampak dia punya summary lah. Summary output dia apa? 24 frame per second, progressive, hardware encoding, bla bla bla. Lepas tu ada VR, target semua ni dan sebagainya lah. Kita tengok kat bawah ni dia punya file size ni akan jadi 49 MB. Ini kalau saya pakai 1080 Facebook. Okey, sekarang ni saya cari 1080 juga tetapi mobile devices. Kat sini mobile devices 1080 HD. Bila saya pakai yang mobile devices, awak tengok dia punya file size dia berapa? 32 MB. Kenapa 32 MB pula? Tadi 49 MB sedangkan file size sama 1080. Okey, kita tengok lain pula. Saya cari lagi 1080 tapi kali ni dekat Twitter. Saya ambil dekat Twitter, nampak dia jadi berapa ni? Dia jadi 8 MB. Kenapa 8 MB pula? Dia masih lagi 1080. Tapi kenapa 8 MB? Okey, ini yang saya nak terangkan dekat awak ni. Dalam kita punya nak export ni, kita ada satu bahagian tu kita panggil sebagai bitrate. Okey, bitrate tu dia akan ada keluar dekat sini. Kejap lah, tertukar pula. Bitrate, mana bitrate dia? Ni. Ni, bitrate setting ni. Nampak bitrate setting. Okey. Kalau saya ambil balik tadi saya ambil Facebook. Saya pergi dekat yang bahagian tab video ni kan ada effect, video, audio, multiplex dan juga caption ni. Awak scroll sampai bawah, awak akan nampak ada bitrate. Okey, ada bitrate. Okey. Untuk Facebook, dia setkan bitrate dia sebagai 12. Okey, 12 bitrate. Okey. So bila dia setkan kepada 12 bitrate, dia punya file size dia akan jadi lebih akan jadi lebih orang kata apa, besar sikit. Okey. Ingat dalam kita punya video file lagi besar bitrate kita, lagi banyak data dia boleh simpan, lagi high quality kita boleh dapat. Okey, tengok Facebook dia bagi setting dia 12. Kalau saya ambil mobile devices 1080, bitrate dia akan bagi 8. Okey. Kalau saya ambil Twitter 1080 juga, bitrate dia akan bagi 2, nampak? Lagi rendah bitrate, lagi kecil file size. Lagi kecil file size awak, lagi low quality video awak akan dapat. Jadi kalau bila kata for example, kalau saya render saya ambil satu tu saya buat Facebook, saya ambil satu tu saya buat mobile devices, satu lagi tu saya akan buat Twitter. Bila saya play ketiga-tiga tu, kita akan nampak perbezaan in terms of dia punya quality. Okay, quality daripada dia punya image lah. That's why kadang-kadang bila kita tengok video orang yang dekat Twitter ke dekat Instagram, kenapa video dia ni cantik sangat, kenapa video orang ni TikTok ni nampak macam pecah-pecah blur-blur? Sebab apa? Sebab bitrate lah. Okay. Untuk pengetahuan you guys juga, dekat dalam selalunya bila orang menggunakan macam for example lah, bila kita nak buat posting untuk dekat dalam kita punya social media, selalunya bila orang buat posting kat social media, diorang akan record video dan diorang akan menggunakan apps yang ada dekat dalam diorang punya mobile devices untuk edit. Betul? Betul, sir. Okay. Ada yang guna CapCut lah, ada yang akan menggunakan VN lah, ada yang akan guna LumaFusion lah dan sebagainya. Okay. This software yang LumaFusion tak kot saya. LumaFusion dia agak bukan high, dia agak professional sikit. Yang less professional macam CapCut, lepas tu kita ada Viva Video Viva Video dan sebagainya. Dalam software editing tu, you guys tak ada option untuk memilih bitrate berapa you guys nak set. Dia tak ada. Dia memang tak ada pilih bitrate. Jadi maksudnya apa yang dia dah bagi pada you, dia buat potong masuk efek semua, terus output, terus jadi video. Bila jadi video, dia akan bagi you the best setting untuk you punya phone sahaja. Untuk you punya phone. Katalah for example, kalau you guys menggunakan iPhone, dia tahu setting iPhone ni, dia punya screen dia size apa, dia akan bagi yang the best output untuk iPhone sahaja.
So jadi bila iPhone upload video tu, gambar dia akan jadi cantik lah sebab iPhone punya resolution bagus. Katalah macam for example you guys menggunakan telefon Oppo ataupun mid range punya telefon yang bukan bukan yang high end, you guys guna mid range. Mid range maybe dia punya quality screen dia tak berapa bagus ataupun dia punya resolution screen tak berapa bagus. Tapi you masih lagi edit menggunakan CapCut. You guys masih lagi edit menggunakan Viva Video. So bila dia outputkan you guys punya video tu, dia akan cuba cari the best setting untuk you punya screen. Screen telefon yang you edit tu lah. Katalah you edit menggunakan mid range punya phone, Oppo berapalah ataupun Samsung A series dan sebagainya. You tengok kat you guys punya telefon tu cantik. Tetapi in reality bila you upload dekat dalam you guys punya media sosial, orang lain tengok nampak apa pasal gambar dia pecah-pecah, apa pasal macam ni? Sebab apa? Sebab itu adalah the best setting untuk you punya phone sahaja. That's why dalam macam mana kita buat pun, kita kena tahu manually macam mana kita nak adjust, apa function dia dan sebagainya. Dekat sinilah datang kita punya bitrate. Kalau tak silap saya lah selama saya buat ni, kalau awak nak dapat the best setting untuk YouTube YouTube, kalau perasan awak boleh tengok video YouTube. Sebab dulu saya ada GoPro. Okay, saya ada GoPro. Dan saya pelik kenapa bila orang lain post video GoPro, diorang punya video GoPro ni memang cantik, sangat-sangat cantik. Gambar dia cantik, gambar dia sharp. Awak boleh pergi tengok lah video-video yang orang buat review pasal GoPro ataupun video yang orang shoot pakai GoPro. Awak tengok video dia memang cantik. Saya pun pelik kenapa saya setting, saya buat 4K, saya buat 4K 60 frame, gambar saya memang tak cantik sebagainya. Bila saya dah check rupanya saya punya bitrate, saya letakkan bitrate tu agak kurang lah daripada yang sepatutnya. So normally untuk YouTube bitrate yang dicadangkan adalah dalam 20. Okay, kalau tengok kat sini dia boleh pergi sampai 20. Selalunya dalam 14 ke 20 something like that lah. Maksudnya 10 tu kira sebenarnya dah banyak jugalah bitrate tu. Kalau tengok ini adalah 8 MB MB. Kalau saya letak 10, automatically dia akan tukar jadi berapa? 44. Nampak? Dia akan tukar jadi 44. The highest the bitrate saya naikkan, lagi tinggi dia punya file size dia. Lagi tinggi dia punya file size, lagi quality tu dia akan jaga. Lepas tu baru saya tahu, kenapa video kat YouTube dia ada setengah-setengah orang ni video dia gambar dia sharp. Rupanya bitrate yang memang dah disetkan dekat dalam setting tu. So kita kena ubah. That's why walau macam mana pun kita selalu menggunakan, kita nampak macam edit menggunakan telefon lagi senang, tapi sebenarnya ada certain part tu yang kita tak boleh nak alter benda tu. That's why kita kena kembali balik kepada nature. Kita return back to kita punya desktop punya editing software. Kita belajar sebetul-betulnya, barulah kita go to a shortcut punya yang kita menggunakan CapCut ke, kita menggunakan VN ke dan sebagainya. Tak silap saya VN awak boleh setkan dia punya bitrate. Sebab saya selalunya saya akan edit saya punya travel log video saya menggunakan iPad. So jadi dalam iPad tu saya install VN. Sebab VN adalah paling simple, paling senang lah nak edit. Dan dekat VN juga hujung tu masa nak export tu memang boleh pilih bitrate. Jadi awak boleh slide lah, buat slider macam ni, naikkan bitrate dia. Okay. Kalau ada kesempatan habis kelas nanti, cuba buka Adobe Premiere, ambil salah satu footage yang awak shoot tu, okay? Cuba try main dengan different bitrate, lepas tu export. Jangan ambil video panjang. Macam ambil video saya ni, ini adalah 30 saat punya video, okay? So you guys cuba try pakai 2 bitrate, 4 bitrate, 6 bitrate dengan 12 sampai 20. Ambil 3 lah. Maybe for example first you ambil 2, lepas tu ambil 10, lepas tu ambil 20. You guys boleh tengok dia punya different quality between antara bitrate dengan bitrate tu. Dekat sini tak nampak tau. Sebab kita belum export. Bila kita dah export tu, baru kita akan nampak dia punya high quality dia ke tak. That's why kadang-kadang bila kita export, saya dah export saya shoot 4K tapi gambar saya tak. Dia sebenarnya kadang-kadang kita tersilap dekat bitrate. Ramai orang terlepas pandang. Saya sendiri pun memang dah biasa edit video pun saya terlepas pandang pas berkaitan dengan bitrate. Tapi bila dah lama tu, bila saya letakkan bitrate ni sebagai saya punya benda yang nak kena setting dekat dalam saya punya software bila saya menggunakan Adobe Premiere, so dekat sinilah saya akan double check balik, make sure bitrate tu adalah paling highest lah. So ini adalah dekat Adobe Premiere. Alright, okay, boleh? Okay, boleh sir. Okay, now let's turn into kita punya another software.
Okey, saya akan buka Final Cut Pro. Okey, boleh nampak Final Cut Pro? Boleh nampak kat skrin tak? Boleh sir, boleh nampak. Okey, jap. Jap, saya ambil satu footage. Ini okey. Okey, inilah. Leave in place. Right, okay. So saya import. Okay, ni saya ada footage. Footage saya ni adalah dalam 1 minit lebih lah. Alright, okay. So saya drag ni, saya letak dekat atas saya punya timeline. Okay, ini adalah Final Cut Pro lah. Saya tahu maybe ada antara kita yang tak pakai Final Cut Pro. Tapi tak apa, saya just tunjukkan you guys lah. At least you guys tahu. Sorry. Jam. Okay. So ini adalah soalan tertekan. So ini adalah footage dia lah. Okay, very simple footage. Okay, dekat sini. So untuk outputkan dekat sini, dia berbeza dengan kita punya ni lah. Selalunya kita akan tekan dekat atas ni. Alright, okay. Tapi yang dekat sini dia dah ada orang kata apa, button, existing button. Okay, dia ada existing button dia dekat atas ni sebelah kanan. Okay, bila saya klik pada ni, awak nampak dia akan bagi option dekat situ. Okay, saya boleh pergi untuk buat master file. Master file maksudnya saya akan pakai setting yang sama dengan apa yang saya edit sekarang ni. Okay, ataupun saya boleh pergi ke Apple device. Ini device sama lah macam tadi dekat Adobe Premiere. Adobe Premiere kan tadi kita ada mobile devices dan sebagainya. Okay, ni Apple device 720 ataupun Apple device 1080 ataupun Apple device 4K. Okay. So saya ada option dekat sini, ada 3 option dekat sini. Lepas tu dia bagi extra lagi, prepare untuk Facebook, YouTube dan juga Vimeo. Alright, okay. So katalah for example, saya ambil yang 1080 ni lah. Okay, kita tengok apa setting dia bagi pada 1080. So dekat sini dia akan bagi setting dekat sini, kalau boleh tengok dekat screen ni, 1920 times 1080 24 frame per second. Dan dia punya estimated, dia punya file size akan jadi 96 MB. Alright, okay. Ini secara general lah, kita akan tengok kita punya footage. Untuk dapatkan lebih setting dekat sini, kita pergi dekat atas ni ada 3 tab. So dia ada setting kat sini. Dekat sini kita boleh tengok what kind of setting yang memang dia bagi pada kita punya yang Apple device 1080. So kalau klik kat sini, dia akan bagi sini kita boleh publish untuk komputer ataupun web. Okay, itu saja dia bagi option. Lepas tu dia punya code ada 2 saja. Codec dia ada 2 saja. H264 fast encode ataupun H264 better quality. Alright, kalau fast encode ni maksudnya dia akan reduce a bit kita punya file size, tapi dia punya processing untuk dia render dia adalah cepat. Kalau kita pakai high quality, dia punya render time dia adalah lambat, tetapi dia akan bagi kita a good quality. Kita tengok sample. Kalau saya ambil yang ni
H.264 fast encode dia akan bagi 96. Kalau saya tukar kepada ni, dia akan naik sikit sepatutnya kat sini lah. Tapi yang ni dia tak naik. Saya tak sure kenapa. Sepatutnya dia akan naik lah sebab kita ambil yang better quality. So dia akan jadi a bit slower lah. So resolution maintain dekat sini, the maximum dia boleh bagi 1920 1080. Kenapa? Sebab tadi saya outputkan dia 1920 times 1080. Dan color dekat sini dia pakai Rec 709 dekat sini, dan itu saja. And then bila tu baru saya tekan next. Itu saja dia bagi option saya. Saya tak ada option lain. Saya tak boleh nak buat extra setting dan sebagainya. Okey. Kalau saya keluar, saya pergi lagi sekali. Kali ni saya tak ambil 1080. Saya ambil 4K. Kita try 4K. Kita tengok apa option yang dia bagi kat sini. Dia akan saya ambil 4K betul ke dia tak boleh sekejap saya punya ni apa. Alright, okay, saya punya timeline saya ni adalah 1920 times 1080. So jadi dia tak boleh output kepada 4K lah. Alright, okay, tapi tak apa. Dekat saya punya ni, no worries. So katalah for example saya ambil master file. Master file ni lah yang kita boleh custom apa yang kita nak buat based on pada apa yang kita nak pakai. Awak tengok tadi Tadi kalau saya ambil 1080, dia punya file size dia 96 MB. Kalau saya ambil master file, dia akan jadi 1.18 GB. Tadi baru 96 MB. Ini terus jadi 1.18 GB. Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi besar? Kejap. Okay, sorry. Okay, boleh kita continue? Boleh. Okay. So, kenapa dia jadi 1.18 MB adalah kita tengok kat setting dia. Ini dia punya setting dia. Okay. So, dekat sini dia punya format adalah audio dan video. Dia punya codec adalah Apple ProRes 422. Dia pakai 422. Dekat sini dia ada banyak option. So 422 ni tadi macam for example tadi yang dekat Adobe Premiere kita pakai H.264 kan. Sekarang kita tengok kalau saya pakai Apple ProRes 422, dia akan jadi 1.18 MB. 1.18 GB. Kalau saya pakai H.264, awak tengok apa jadi? Dia terus jadi 183 MB je. Dia punya file size dia. So bermaksud kalau saya compress saya punya video kepada H.264, saya punya quality akan drop. Sedangkan yang dia bagi tadi adalah dia suggest adalah Apple ProRes 422. Okey. 422 ni dia akan bagi yang memang file size yang besar lah. Okey, dan quality dia takkan jatuh. Source dekat situ yang ada lah. So kalau saya pakai H.264, dia automatically akan jadi file size yang kecil. So depends pada mana yang kita nak guna. Kalau kita rasa macam for example kita memerlukan something yang betul-betul high quality, selalunya kalau macam for example lah, bila saya buat drama, saya buat yang nak kena hantar kat TV station, drama ke ataupun program TV ke, memang diorang Astro sendiri memang akan minta suruh kita orang pakai Apple ProRes ni. Okay, 422 ni. Okay, so bila pakai 422 ni, dia akan maintain the same quality. Dan gambar tak pecah, kita akan nampak gambar dia akan sentiasa sharp. Sebab itu yang dia orang nak raw file lah. Okay. So since that kita nak save kita punya file, kita nak save kita punya hard disk punya space, ramai orang kalau macam biasa you guys nak you guys boleh pakai H.264. So dia akan kurangkanlah kita punya file size dekat sini. Okay. So how about bitrate? Macam mana dengan bitrate? Kat sini boleh tak kita nak adjust bitrate? Okay. So dekat sini untuk adjustment of bitrate kita tak payah risau. Kenapa? Sebab dekat sini kita boleh nampak dia punya bitrate yang dekat Apple ni memang dia dah tahu dah.
Bila kita pakai dia punya ProRes, automatically dia punya file size dia jadi besar. Bila file size dia besar, kita tahu bitrate dia akan tinggi. Sama juga dengan ni, kalau tengok kalau saya setkan dekat sini, saya ambil HDV cam ataupun SD cam, dia dah siap kat situ. Berapa bitrate yang dia akan guna, dia akan apply 25, 35, 50 bitrate, megabit per second. So the highest the bitrate, the biggest dia punya kita punya file size kita dan sebagainya. Okay, HD Pro ke dan sebagainya, right? Okay, so dekat sinilah kita punya setting kalau kita nak pakai. Okay, so selalunya apabila kita menggunakan ni, dia automatically setting. That's why kebanyakan video editor diorang tak nak fikir-fikir pasal bitrate. Diorang malas nak kena adjust, nak kena tahu dan sebagainya. Diorang menggunakan Final Cut Pro. Okay, sebab Final Cut Pro yang akan settingkan semua untuk kita. Lepas tu baru kita pergi next, barulah kita pilih nama file kita apa dan sebagainya. Itu dalam Final Cut Pro. Cara untuk kita output lah. Sama juga dengan lain tu lah. Kita boleh output ataupun ni DVD ni patutnya tak ada lah. Siapa lah tengok video dalam DVD lagi kan? Ada siapa kat rumah yang ada DVD player lagi? Ada siapa-siapa kat rumah yang ada DVD player? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada dah kan? Saya rasa dah tak ada dah yang kat rumah yang ada DVD player. Most likely semua dah sekarang ni dah pakai hard disk. Saya rasa hard disk pun dah tak ada dah kot. Tak adalah orang nak bagi cucuk-cucuk hard disk kat TV ni kan. Semua dah pakai Netflix. Betul? Betul. Nak tengok movie Netflix, nak tengok tu. Cuma yang movie baru-baru tak dapat lah kat Netflix kan. Pakai betul. Pakai Android TV. Android TV dan sebagainya. Alright, okay. So dua main software saya dah tunjuk. Satu adalah PC, satu adalah Apple. So awak nampak macam mana kita nak outputkan kita punya tu. Alright, okay. So dalam Adobe Premiere kita keluarkan dan kita adjust kita punya bitrate, okay. Dan dekat dalam Apple kita tak payah adjust bitrate. Sebab apa? Memang dia dah bagi tahu dia punya file codec yang dia bagi tu, itu memang dah highest quality dan kita boleh maintain that kind of punya quality yang kita nak lah. That's why dalam penghasilan you guys punya final video you guys, bila you guys buat untuk you guys punya final project dan sebagainya, you guys punya video, ada yang budak dia kata, kita ambil, kita kurangkan kita punya file. Nanti aku punya ni space tak cukup lah, benda sebagainya. So you guys akan intend untuk turunkan dia punya quality. Tapi sebenarnya kita nak the best quality dalam kita punya video. Alright, okay. Alright, next saya nak tunjuk satu lagi software. Ini adalah kita pakai mid-range punya software, iaitu Filmora. Filmora ada yang install kan? Ada yang dipakai kan? Ada yang pakai? Okey, ada. Alright. Okey, saya tunjuk sikit Filmora. So macam mana Filmora ni dia punya setting output dia macam mana. Saya pun memang selalu pakai Filmora. Sebab Filmora ni kalau untuk desktop ni senang sikit lah nak tune sebab dia banyak effects lah. Okay. Okay, sekejap saya share screen. Okay. So ini adalah Filmora. Ini adalah Filmora 11 ni paling latest, Filmora 11. So saya buat new project. Dekat sini dia setkan kepada 16:9. Bagusnya Filmora ni senang lah. Dia terus awak nak buat video untuk Instagram ke, nak buat video untuk ni, semua dia dah ada dah siap. Nampak ni? Tadi kan saya dia bagi tahu pasal yang kita punya ni, nisbah dia 21:9 kelas ni ke? Betul lah. Tadi kan? Tadi ke semalam kelas ni lah tadi kan 21:9 ni. Siapa tanya tadi? Ada orang tanya ke kelas lain? Saya lupa. Okay. So ini adalah cinema. Ini adalah kita betul lah kelas ni lah. Tadi siapa tanya pasal yang black bar tadi tu? Black bar. Aziz. Okay, anda nampak ni, dia dah ada 21:9 ni. Ini adalah cinema, okay. So selalu standard kat dalam kamera kita hanya boleh shoot sampai 16:9 saja.
Yang 21:9 ni apabila kita pakai cinema camera, baru kita akan dapat 21:9. Okay, so saya ambil widescreen. Yang ni saya buat new project. Okay, so saya loadkan satu footage dekat sini. Okay. Alright, nampak dia ada ni memudahkan. Oh, tak tahu. Okey, ambil ni, dragkan dekat sini, dia bagi tahu. Okey, ambil footage, dragkan sini. Bam. So dia akan keluar kat sini lah, dia akan bagi tahu nak maintain 1920 1080 ataupun nak pergi 4K. So saya ambil 4K. Alright. Lepas tu boleh add effects. Lagi apa kita boleh? Okey, so set kat sini Okey, done. Dah letak kat sini kita punya footage, bla 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 bla, tengok semua okey. Alright. Okey, ni saya rasa jap. Adjust. Okey, tak apa. Sebab saya rasa footage ni macam kena zoom. Betul tak Sikit. Saya rasa footage ni macam kena zoom, tapi tak apalah. Alright, okay. Oh, so dah settle ni. Katalah for example saya dah buat everything lah, dah bubuh effect lah, segala mak nenek lah dekat sini kan. Dekat ni saya punya effect, saya taruh effect ni, letak sini. Okay. Gempa bumi. Oh, tidak. Okay, katalah dah settle, nampak? Dia terus pergi dekat export sini. Okay. Bila saya tekan export, okay. Dekat sinilah yang paling seronok bila pakai Filmora ni. Awak tengok dia ada bagi pelbagai jenis format yang ada. Dia ada bagi pelbagai jenis device yang awak nak pakai. Oh, nak untuk iPad, nak untuk Apple TV, nak untuk iPod, untuk Galaxy S, untuk Android, untuk smartphone, smart TV, Xbox, PlayStation, PSP. Oh, nak upload untuk YouTube. Pilihlah YouTube awak nak buat untuk apa semua. YouTube ni awak kena sign in tau. Maksudnya bila kita pilih YouTube, Vimeo, ni kita kena sign in dalam kita punya account. Okay, bila kita sign in dalam account, dia akan terus upload kita punya video. Sama juga dalam yang Final Cut Pro tadi, dia akan terus upload kita punya video. Maksudnya kita tak save kita punya file, lepas tu dia akan terus shoot dekat itulah. Sama dengan DVD ni. DVD ni tak payah sebenarnya. Okay, so kita tengok yang the first one. Dia akan bagi MOV. Kenapa MOV? Sebab saya pakai Mac. Okay, saya pakai Apple punya devices, dia akan letak this one adalah MOV. Siapa yang pakai PC, atas kali ni dia akan jadi MP4, bawah ni akan jadi MOV. Alright, okay. So jangan confuse lah, benda yang sama. So MOV dekat sini, katalah for example MOV, output dia, awak tengok dia punya setting, dia bagi kat sini 3840 times 2160. This one is 4K punya size. Bila 4K punya size, awak nampak dia punya file size dia jadi 161.16. Okey, kita nak tengok setting apa yang dia bagi pada kita dekat sini. So kita pergi dekat sini setting. Kita tekan kat sini, dia ada 3 option: quality, best, better dengan good. Okey. So kalau ada setting yang normal, dia bagi better ni, kita tengok dia akan bagi H.264 24 frame per second. Awak nampak bit rate dia. Dia bagi 40,000 kilobyte per second. 40,000 kilobyte per second bersamaan dengan berapa megabyte? 40,000 kilobyte per second bersamaan dengan berapa megabyte per second? Siapa tahu? Berapa tadi? 40 MB. Awak nampak? Dia setkan terus 40 MB dekat situ. Nampak? Okay? 40 MB kat sini. Dan kita boleh set lah berapa banyak yang kita nak. Alright, okay? Itu kalau better. Kalau saya pergi dekat good, awak tengok. Dia turun 30. Kalau saya pergi dekat best, dia naik 80. Sebab bit rate ni lah yang menentukan kualiti kita ni okey ke tak okey ketika kita tengah export kita keluarkan. Alright, okay. So itu kalau saya ambil MOV. MP4 pun sama. Juga dengan yang lain-lain ni lah, kita boleh setkan what kind of punya ni. Ada juga yang setengah-setengah tu dia akan ada perubahan in terms of file size. Kalau tengok dekat sini, selalunya the top 3 ni jarang lah ada perubahan file size. Sebab ini adalah the most common file size yang kita guna nowadays. Okay. But the rest tu memang jarang lah orang pakai. AVI ni pun dah jarang orang pakai. Okay.
Lepas tu MP2 ni pun jarang, web, Apple ProRes ni pun jarang. Apple ProRes ni yang kalau kita boleh setting dekat Apple, tapi sebenarnya tak compatible pun sebenarnya kat sini. Okay. Lepas tu device. Nak bagi, saya nak buat untuk iPhone. Ini adalah the best untuk iPhone punya setting, dia akan bagi. iPad, Apple TV 4K. Nampak? Ni adalah Apple TV, dia bagi 1920. Apple TV 4K baru dia bagi 3840 times 2160. iPod dia takkan bagi 4K sebab iPod dia tahu dia punya size frame dia berapa. Galaxy S kan boleh pakai sampai 4K resolution dia, so dia bagi 4K. Android dia boleh bagi 4K. Smartphone lain, Smart TV, Xbox One, PlayStation dia bagi 1920 times 1080. Kenapa? These are a normal PlayStation, not PlayStation 2, 3, 4, 5. Okay. Dan juga PSP ni bukan PSP yang baru tu lah, PSP yang lama-lama tu, right? Okay. So benda ni lah paling memudahkan untuk kita bila kita nak outputkan kita punya video kita nak keluarkan kita punya video. So that's why dalam penghasilan kita ni dalam penghasilan kita punya video, whenever, tak kisahlah you guys menggunakan Sony Vegas. Minta maaf, saya tak ada Sony Vegas, jadi saya tak boleh tunjuk sampel Sony Vegas tu macam mana. Tapi saya assume siapa yang menggunakan Sony Vegas tu, saya rasa cara output dia adalah sama dan kita boleh pilih setting dia, betul? Ada orang pakai Sony Vegas tak dalam kelas? Ada orang pakai Sony Vegas? Tak ada? Tak ada sir. Tak ada Okay. Kalau ada yang menggunakan Sony Vegas ataupun software-software yang lain, dia sebenarnya sama saja dia punya output dia. Okay. Kita pilih dan kita choose what kind of output yang kita nak kena buat. Kena ingat always remember bila every time kita nak outputkan kita punya video, kita kena tahu apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita nak display a very good quality punya video, kita make sure kita dapatkan a very good high resolution punya video walaupun kita shoot 1080. Okay. Alright, kalau macam for example kita nak guna sekadar untuk simpan dalam kita punya telefon saja. Telefon kita size dia kecil, paling-paling besar pun 7 inci je kita punya telefon. So kita ambil yang file size yang tak terlampau besar sangat supaya kita boleh keep on saving kita punya memory file size. Sebab dalam kita punya memory dekat iPhone paling-paling besar pun sekarang 2TB. Tapi tak ramai orang yang akan beli sampai 2TB. Saya rasa yang zaman sekarang ni paling-paling kurang pun orang akan cari dia maksimum adalah 256 saja. 512 pun kurang orang beli. Kenapa? 256 ni pun belum tentu boleh pakai habis dalam masa setahun 2 tahun. Sedangkan telefon setahun 2 tahun orang dah upgrade dah. Kita masih lagi pakai telefon yang lama, right? Okay. So that's why kepentingan kita untuk mempelajari macam mana untuk outputkan kita punya video untuk setiap software tu sangat-sangat penting. Sebab setiap software akan bagi a different type of output. Okay. Dan depends on pada apa yang kita nak deliver, yang kita nak. Okay. So macam for example dalam output juga kita punya video tu, okay, you guys kena ingat setiap satu software tu akan bagi a different timeline untuk diorang render. Maksudnya kalau kita menggunakan Adobe Premiere, kalau kita pakai video yang sama untuk tiga-tiga software ni, Adobe Premiere, Final Cut Pro dan juga Filmora ni, setiap satu tu akan bagi a various time frame untuk diorang nak render. Maybe Adobe Premiere lebih lama sikit berbanding dengan Final Cut Pro. Maybe Final Cut Pro lebih cepat sikit berbanding dengan Filmora. Maybe Filmora lebih laju sikit daripada Adobe Premiere. So dia adalah bergantung. Sebab setiap software ni dia punya engine dia berbeza-beza, tak sama. Okay. So kalau macam for example bila saya memerlukan some effects. Saya tengok dekat Filmora ni ada banyak effects. Saya nak pakai Filmora. So saya kena adapt lah dia punya time consume yang dia akan makan apabila dia nak render saya punya video. Sebab maybe katalah for example, kalau pakai Filmora dia punya rendering dia lambat tapi dia ada banyak effects. Something like that. Kalau saya nak laju rendering, saya kena pakai Final Cut Pro tapi tak ada effects. So dia ada pro and con setiap satu software tu. That's why bila kita nak output tu, kita kena tahu what kind of software yang kita nak pakai, what kind of final output yang kita nak deliver. Itu yang paling penting. Kita tak semestinya kena specific on a single particular software. No. Okay. You guys have a chance to use any software yang you guys rasa worth untuk you guys guna
based on pada workflow yang you guys tengah buat, yang you guys buat. Okay, kalau macam for example you guys buat a simple punya workflow, macam for example you guys buat travelog. So travelog you guys ni tak memerlukan very orang kata apa high quality dan sebagainya, dan you guys boleh menggunakan Filmora, ataupun you guys guna CapCut, ataupun you guys guna ni, ataupun kalau macam you guys nak buat video simple-simple, reels, you guys nak buat you guys punya story dekat Facebook dan sebagainya, TikTok, okay, you guys tak perlu pun sampai nak pakai Final Cut Pro, tak perlu pun nak pakai sampai DaVinci Resolve dan sebagainya. You guys boleh menggunakan yang biasa punya software pun, sebab you guys nak edit dalam 15 second ataupun 30 second punya video. Alright, okay, just use a simple. Tapi kalau you guys intend to menghasilkan something a bit bigger, macam for example you do an advertisement, you guys do something like a corporate punya video, you guys buat video documentary, you guys buat final presentation, dan you guys kena ada yang orang kata apa high end, a good quality punya video, supaya you guys punya klien boleh tengok yang sebenarnya apa yang you guys boleh output based on apa yang you guys tahu dalam dunia video dan cara kita nak output kita punya video. There's no orang kata a perfect software yang boleh menentukan, oh this one is gonna be the best, this one is gonna be the best, this one is gonna be okay, tak, akan berubah-ubah. Macam dulu ramai orang nak pakai Final Cut Pro because of dia punya fastest engine encoding, fastest punya editing punya software, dan fastest rendering. Okay, nowadays saya tengok ramai orang dah return back to Premiere Pro. Kenapa Premiere Pro? Sebab there was a certain thing yang ada dekat Final Cut Pro tu yang tak boleh dibuat, dan dia orang kena return balik kepada Premiere Pro. Macam for example, you tak boleh nak merge kan antara Premiere Pro dengan Final Cut Pro dengan Adobe After Effects. Tapi dalam menggunakan Premiere Pro, kita boleh in out antara After Effects dan juga Premiere Pro. Maybe for example you nak play around dengan banyak-banyak grafik dan sebagainya, you guys think, oh aku kena guna ni, aku kena pakai ni, aku kena ni, aku nak kena buat tracking macam ni. So macam tu. Kalau macam for example you guys, aku tak perlulah nak buat macam ni semua, you guys boleh pakai Filmora. Filmora ada kedua-dua tu, tapi dia ada dia punya orang kata apa, loose lah, win-win situation. Tengok apa kita nak pakai. Macam saya punya workflow sendiri, kalau saya edit, kalau saya ada bawa PC saya atau saya bawa laptop, saya buat travelog, saya memang akan edit pakai Filmora. Memang cepat, memang tap, edit video dalam masa 15 minit, saya mandi, keluar, video dah siap, settle, terus upload. Okay, kalau macam saya buat untuk klien, memang sah-sah saya akan pakai desktop untuk edit lah. Okay, dan kalau macam saya pakai apps, okay, software apps, saya akan pakai VN ataupun a very simple punya video yang dalam iPhone ataupun iPad kita ada ni, iMovie. Okay, iMovie actually a very good punya software. Memang a very good. Siapa ada iPhone, you guys boleh menggunakan iMovie lah to be one of you guys punya video editing punya video yang memang simple, intuitive dan cepat. Ramai orang menggunakan iMovie juga sebagai dia orang punya salah satu software. Lepas tu dah okay dekat iMovie, baru dia orang jump masuk Final Cut Pro dan seterusnya software-software yang lain. Alright, okay? So far okay, boleh faham tentang apa yang kita nak outputkan dekat dalam kita punya video once kita dah completed everything semua dalam kita punya editing tu. Boleh? Yes, sir. Boleh? Ada soalan tak? Ada yang tak faham? Okey, boleh? Ada berapa orang? Siapa tak datang lah? Anissa ada, Farida ada, Khadijah tak ada Khadijah tak ada. Alright, okay. So kalau tak ada apa masalah, okay, saya nak drop you guys punya first assignment. Boleh? Saya nak drop you guys punya first assignment. First assignment dekat dalam you guys punya Google Classroom. Alright, you guys boleh tengok dulu first assignment tu macam mana. Alright. Ya, saya explain senang. Sekejap Windows. Okay. Okay, boleh nampak? Nampak. Okay. Ini adalah you guys punya first assignment lah. Okay, individual. Alright, okay. So, assignment you guys adalah video tracking. So video tracking ni kita dah buat. Okay, so basically dia sama juga konsep dia, cuma yang this one adalah apa saya nak you guys buat adalah dia minta kat sini shoot 30 second to 1 minute video of yourself. Okay, shoot video you sendiri. Okay,
Lepas tu apply tracking function available in the software. Dia tak bagi tahu software apa-apa Maksudnya you are free to use any software yang ada tracking punya function. Lepas dah buat tracking punya function, apply text pada tracking punya function tu lah yang you guys dah buat tu. Okay. Lepas dah apply track, okay, lepas tu apply those tracking data to text. Maksudnya kita you buat text, lepas tu you apply text data tracking tu pada text supaya text tu boleh bergerak ikut apa yang kita buat hari tu, dan you guys export the final video. Right? Okay. So macam mana you guys nak shoot you guys punya video sendiri tu? Okay, saya bagi tahu ke clear Untuk kita buat tracking, untuk kita nak gunakan khidmat tracking ni lah. Okay. First sekali, video you jangan gelap. Okay. Yang kedua, kalau boleh untuk dia nak tracking diri you tu, make sure you guys pakai baju yang kontra dengan background belakang. So kalau boleh you guys cuba cari diri you tu dengan ada background yang kosong. Background kosong, tak kisahlah color apa-apa, hijau ke kuning ke, janji kosong. Jangan ada macam belakang tu adalah you punya rak baju lah, belakang tu ada you guys punya meja lah, ada macam-macam color. Nanti susah you guys nak apply tracking dekat dalam you guys punya software. Alright, okay. So you guys boleh buat macam-macam. Katalah macam for example you guys nak buat tracking, okay. You guys nak buat tracking tu, you guys ambil ni, kata for example you guys nak buat text, okay. So you ambil you guys punya tangan, you letak macam ni, okay. So lepas tu you gerak macam ni, tolak ke atas, naik bawah. So jadi you guys akan track tangan you. Dekat tangan you ni akan ada text. So you macam mengangkat text you, lepas tu you turun ke bawah pun boleh. Ataupun you berjalan daripada depan ke belakang, belakang ke depan, text tu akan tracking you daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Itu pun boleh. So the idea of shoot yourself tu, itu terpulang pada you guys. You guys nak buat macam mana, terpulang pada you guys. Okay. Yang penting mesti ada gambar you ataupun video you, dan mesti ada function tracking dan juga text yang kita apply dekat dalam you guys punya video tu. Itu sahaja. Alright, okay. So once video tu dah siap, you guys dah buat tracking semua, you dah export, nanti you guys submit dekat dalam Google Form yang saya akan sertakan dekat dalam you guys punya Google Classroom lah. So dekat bawah ni saya sertakan juga dia punya pemarkahan apa yang akan diambil, content, creativity, video quality, tracking punya function, text yang you guys apply, dan juga final output ni. Final output ni yang main kita belajar tadi lah. Adakah final output tu video dia pecah-pecah ke, final output tu video you guys ada good quality ke, dan sebagainya, semua ada dekat sini nanti. So you guys boleh read through nanti, saya akan upload dekat you guys punya Google Classroom. Okay. Boleh? Ada soalan? Berkaitan dengan assignment ni. Boleh? Sir. Ya. Kiranya kalau buat video yang macam dia macam bercakap sharing apa-apa info yang dalam kira macam informatif punya video tu, tak apalah. Boleh. Asalkan 30 second 1 minit macam tu lah. Okay, 1 minit, minimum 30 saat, maksimum 1 minit. Kenapa saya tak nak you guys buat kurang, kenapa saya tak nak you guys buat lebih? Kalau kurang, terlampau pendek sangat, tak nampak you guys punya tracking. You guys tak sempat pun nak buat apa-apa, tracking dia hilang. Itu dia saya minimum kan 30 saat. Kenapa saya tak nak you guys lepas 1 minit? Sebab saya risau bila you punya video panjang, you guys punya tracking tu panjang, you guys akan lambat nak render. Sebab saya assume tak semua orang mempunyai PC yang power. Jadi saya tak nak you guys shoot sampai seminit 2 minit cerita macam ni, lepas tu buat tracking ni, bila nak render ambil setahun dia nak render. So tak nak. Saya nak you guys simple sahaja. Lepas tu tolong jangan shoot 4K shoot 1080. Itu saya lupa nak mention. Okay, jangan shoot 4K. Saya tak mengharapkan you shoot 4K. Shoot 1080 pun sudah memadai. Yang penting you sendiri ada lighting you bagus dan sebagainya untuk you guys apply. Ingat dalam tracking, lighting adalah yang paling penting. Kalau you gelap, background you gelap, memang susah software tu nak letak tracking point dekat dalam badan you sendiri. Macam for example lah, awak nampak saya sekarang ni. Sekarang ni ada tracking function. Ada tracking function. Kenapa? Ke mana saja saya pergi, belakang background saya ni semua dia dah buang.
Maksudnya dia tracking saya. Dia track saya punya body shape. Okay, body shape dia tracking. Dia tracking dan sebagainya. Tetapi bila saya bawa satu color yang ni yang bukan related dengan ni, dia nampak apa jadi? Saya pegang hollow glass. Nampak? Dia tak tracking dah. Kalau saya letak dekat sini dia tak tracking lah. Nampak? Perasan tak apa jadi? Okay. That's why kita punya lighting tu sangat-sangat penting. Dan benda-benda yang kita nak tu make sure kita tahulah supaya kita senang untuk kita nak tracking nanti. Alright, okay? Boleh? Okay, boleh sir. Alright. Kenapa awak bercakap tiba-tiba Anissa yang menyala? Saya dah terkeluar daripada ni, rumah saya blackout. Saya pergi rumah Nisa. Okay. Blackout apa? Kuala? Tak, rumah saya. Dekat rumah Kuala? saya dengan Nisa dekat-dekat ke? Bukan dekat Kuala lah? Rumah saya kat Kuala lah. Asal lah banyak kali lah. Minggu lepas tu banyak kali kat blackout tu. Kau dekat Kuala tu. Saya tak tahu Sal. Tak tahulah, Kuala terkejut kot ramai orang balik kampung. Okay, tak apa. Buat dulu, shoot dulu. Awak punya dalam masa within this apa tu week ni, kalau ada masalah boleh datang jumpa dengan saya, tanya dengan saya, insya-Allah saya akan bantu untuk settlekan awak punya video ni. Alright, okay. Ya, Aiman. Background memang nak plain je. Okay, sebenarnya saya tak kisah background, you nak buat background apa pun boleh. Memang tak jadi masalah. Tapi sebenarnya dalam AI, dalam AI, kalau katalah for example awak nak menggunakan tracking, awak nak gunakan Adobe Premiere, katalah sebab saya ajar awak pakai Adobe Premiere. Tak tahulah kalau awak nak pakai Adobe After Effects pun boleh, ataupun nak pakai Filmora pun boleh. Filmora ada tracking Jangan tu Filmora pun ada tracking. Okey. AI dalam After Effects, okey, AI dalam After Effects kita boleh spesifikkan area. Ingat tak hari tu yang masa yang saya ajar awak buat tracking yang jet ski tu? Ingat tak tracking jet ski? Ingat sir. Okey, tracking jet ski tu kita boleh zoom, kita boleh letakkan satu point untuk dia tracking, betul So kalau kata macam for example, katalah awak buat background, background ni nampak macam belakang saya ni lah. Ada cermin ada tu sini, patut awak macam ni. Okey, sekarang ni awak perasan tak color tangan saya ni, tapak tangan saya ni hampir-hampir dengan color belakang ni, color lampu ni. Hampir-hampir sama tau. So jadi apa yang saya akan buat? Saya akan letak satu tracker kat sini. Saya akan buat satu point tracking kat sini. So bila saya naik atas, okey, sampai kat atas tu dia kena lampu, bila saya turun, yang tracker tu dia akan detect color yang sama dengan jari saya, berkemungkinan tracker tu akan tinggal kat atas. Dia tak ikut dah tangan saya. Okay. That's why kalau boleh, apa yang kita nak tracking tu, kalau boleh biar ada kontra. Maybe macam for example saya tengok, okay, environment saya macam ni kan. So saya check, tangan saya ni hampir sama dengan lampu. So apa yang saya boleh buat lah, maybe saya pakai sarung tangan. Ataupun maybe instead of macam tak nak pakai sarung tangan, saya boleh letak macam ni. Saya letak telefon, saya buat dia blank, hitam. Saya naikkan ke atas, lepas tu saya turunkan dia ke bawah. Ni tak nampak lah. Okay, tapi macam ni for example, saya naikkan ke atas, saya turun ke bawah, supaya dia boleh track screen yang warna hitam ni. So bila hitam ni, katalah for example hitam, dia naik ke atas ni, dia hitam. So dia kontra lah dengan color lampu ni. Cuba cari color-color yang kontra. Kalau awak tengok ramai orang kalau dia nak track tangan dan sebagainya, dia orang akan detect cincin, ada orang pakai cincin, ataupun ada orang pakai glove sarung tangan, ataupun kalau macam perempuan dekat dia punya tangan dia ada Q-Tex. So dia akan buat macam ni, so dia akan nampak ada color-color merah ni. Color-color merah itulah akan jadi dia punya tracking point. Sebab dia kontra daripada background dan sebagainya. Boleh nak letak background, tak ada masalah. Cuma jangan ada background yang terlampau obvious gila, banyak gila. Nanti akan menyebabkan AI dalam software tu tak dapat nak follow. Itu je. Sebab different software akan ada different AI. Maybe for example awak buat menggunakan Adobe Premiere, okay, boleh detect. Tiba-tiba bila guna Adobe After Effects tak boleh. Ataupun kata, aku malas nak edit pakai ni, aku nak pakai Filmora je lah. Guna Filmora tak boleh detect. Sebab apa? Maybe dia punya AI tak berapa bagus. Something like that. That's why saya kata, benda ni kita kena try and error. Cuma dia punya basic knowledge of tracking ni, make sure jangan ada background yang agak crowded, tempat yang kita nak tracking. Dan kalau boleh,
ada kontra color. Ingat tak hari tu masa kita tracking jet ski tu kan dia punya jet ski tu kan dia ada pakai warna lain. Senang kita nak letak kita punya marking tracking tu kan. Alright, okay. Boleh tak apa. Awak try out nanti awak akan tahu macam mana. Buat sampel dulu, ambil sampel dulu. Dah okay sampel tu, lepas tu baru shoot video yang sebenarnya untuk awak jadikan tracking. Okay? Sir, Ya? saya tak tahu lah saya terlepas kelas ke ataupun sebab last kelas saya rasa belajar pasal green screen lagi tu. Tak ada belajar ski. Saya tak ajar awak jet ski jap. Tak ada, kereta drift ada. Jap. Saya tak tahu kalau kawan-kawan lain Sir, salah kelas ni sir. Saya tak ajar pun jet ski tu. Saya tak ajar jet ski Kelas motion, sir. Ya. Kelas motion. Oh, patutlah saya rasa tadi ada. Kan? Kelas motion rupanya. Silap sir. Itu sebab saya tanya tadi. Campur kelasnya. Okey. So nampak gayanya. Okey. Tampak. Okey, kita apa? Okey, macam ni. Nasib baik Aiman bagi tahu kan. Saya kadang-kadang saya confuse sebab kelas motion dengan kelas ni dia punya syllabus je sama je. Saya pun macam mana saya nak adjust sikit. Tak apa macam ni. Okey, macam ni. Since that ada yang ada berada dalam kelas motion, ada yang tak ada berada dalam kelas motion, macam ni. Senang macam ni. Malam ni sebab besok kita kelas malam kan? Okay. Apa yang saya nak buat, lepas habis kelas ni, you guys pergi cari satu port setting, you guys pergi shoot diri you sendiri dulu. You guys buat lah. Jangan shoot satu je. Try buat multiple shooting. Cari cahaya okey, buat shoot, ambil range dalam 30 saat ke 1 minit. You guys buat macam ni ke, janji ada benda yang untuk kita nak tracking. Maybe for example, you guys boleh letak macam for example, you pegang botol air, you buat macam ni, ataupun you guys boleh letak tangan you buat macam ni dan sebagainya. Tak ada pun you guys boleh tengok sampel dekat YouTube macam mana orang buat video tracking. You shoot diri you video tracking, besok kelas kita buat sama-sama untuk you guys punya assignment satu. Boleh? Okey, boleh sir. Boleh? Yang lain semua boleh? Boleh sir. Alright, okay, cantik. Maksudnya besok nanti saya pun akan shoot video saya sendiri juga, okay. So semua orang kena ada video masing-masing untuk shoot. Lepas tu malam esok kita akan belajar macam mana untuk buat tracking. Itulah terus buat kita punya assignment. Senang, habis cerita. Boleh? Boleh sir. Boleh. Alright, cantik. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja. Kejap lagi saya akan upload kertas soalan ni dekat awak punya Google Classroom, dan video ni pun saya akan upload kat Google Classroom kejap lagi. So nanti you guys boleh recap balik lah. Dan kita akan jumpa esok. So after this class, you guys boleh pergi buat you guys punya shooting untuk tu. Just shoot simple je. Tak payah shoot 4K, shoot 1080p, guna telefon saja. Tapi yang penting make sure lighting jaga. Lighting jaga, dan kalau boleh tempat yang kita nak, kalau kita nak tracking tu mesti ada color kontra supaya senang kita nak track nanti. Alright, okay, boleh? Boleh sir. Alright, okay. Kadang-kadang itu saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Alright, okay. Thank you guys. Assalamualaikum. Kita jumpa esok. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Sama. Thank you, sir. Nanti tolong bagi tahu Khadijah yang kena shoot video tu. Boleh Boleh sir. Alright.